dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayalan kan bisa bersamamu. Saya ni kan masa mula-mula saya datang sekolah ni dulu, saya datang masa tahun 1998. Masa tu kan, memang dalam kepala saya ni memang duk fikir bila kita datang sekolah, bahasa Melayu, saya mengajar bahasa Melayu. Bila datang sekolah, bahasa Melayu, panitia bahasa Melayu, ketuanya ialah berbahasa Melayu juga. Kan? Itu yang gambaran dalam kepala saya. Tapi bila saya datang ke sekolah ni, saya tengok nama Encik Maren. Encik Maren, saya memang tertanya-tanya siapa Encik Maren. Bila saya kata Encik Maren, saya tak tergambar lagi macam mana orangnya. Tapi bila saya mesyuarat, oh inikah orangnya. Hebat. Tinggi orangnya. Saya jadi macam mula tu macam tak sangka sungguh lah. Bila saya macam terkejut juga. Pertama kali dalam saya sejarah hidup pengajaran saya lah. Sebelum ni saya mengajar di sekolah lain. Saya mengajar di Subang Jaya. Saya mengajar di Sabah. Saya mengajar di Kedah. Bila datang balik semula ke sekolah saya sendiri. Bila saya tengok. Rupanya ketua panitia saya ialah seorang berbangsa India. Tapi hebat dari segi bahasa Melayu dia. Salute lah. Hebat. Saya tak pernah jumpa. Itulah saya kata bila saya tengok nama Encik Maren. Saya punya nak tahulah macam mana Encik Maren ni. Rupanya Encik Maren ni dia. Bila saya tengok sejarah dia, dia memang seorang yang petah berbahasa. Dari segi idea dia banyak. Dan dia ni juga seorang yang suka juga bercerita. Bercerita juga. Yang menariknya dengan Cikgu Maren ni ialah yang pertama dari segi nota. Maknanya dari tahun 1995 tu, budaya Cikgu Maren memberi nota kepada pelajar itu dia telah bermula. Dah mula. Maknanya bukan kata baru 10 tahun kebelakangan ini ke 15 tahun. Tidak. Maknanya mula-mula lagi dia mungkin dia berkecimpung dalam dunia pendidikan. Dia dah mula memberi anak muridnya nota-nota. Yang istimewanya, dulu nota Cikgu Maren, dia punya tulisan dia berwarna ya. Berwarna merah, biru, warna-warna yang mampu menarik kita untuk membaca lah. Tulisan yang berwarna itu yang spesialnya, yang istimewa dan uniknya Cikgu Maren. Dan budaya itu masih diteruskan hingga kini lah. Dan cara mengajar dia, seingat saya kalau dulu dengan sekarang sama aja. Dulu kelas saya di bangunan 3 tingkat. Kita 5 bangunan 3 tingkat. Jadi bila dia dah datang tu, kami boleh nampak dah daripada kelas. Kami semua dah duduk kat tempat masing-masing, siap buat keluar buku teks, buku nota semualah. Jadi bila dia mengajar tu sama macam sekarang kalau kita dengar ya. Satu persatu butir yang dia ucapkan tu memang jelas. Apa yang dia cakap kita akan dengar betul. Tak ada kata nak mengantuk ke, sebab apa yang dia sampaikan itu sangat menarik. Pada saya dia tidak perlu lagi orang kata alat-alat bantuan mengajar yang lain, sebab suaranya sendiri, ilmu dan pengajaran yang dia bagi itu sendiri sudah cukup untuk menarik minat murid-murid mendengar, memberi fokus masa dalam kelas itu yang saya minat. Yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayalan kan bisa bersamamu. Pertama, saya seorang yang amat pendiam. Memang pendiam dari dulu lagi. Jadi apabila pendiam, walaupun saya dah berkhidmat kat sekolah ni 30 tahun, tapi saya mengakulah saya bukannya orang yang mesra ataupun akrab ataupun yang jenis selalu suka bersembang dengan kawan-kawan. Jika ada keperluan sahaja saya akan bercakap ataupun berurusan dengan kawan. Jadi kawan-kawan janganlah anggap saya sombong ataupun saya kurang mesra, tapi memang saya seorang yang pendiam.
Perkara kedua yang mungkin ramai orang tak tahu tentang saya ialah saya ni cukup tidak berminat atau tak suka untuk beli belah ataupun shopping. Saya hanya shopping setahun sekali, iaitu sewaktu menyambut perayaan Deepawali. Walaupun anak-anak, isteri menghadiahkan banyak pakaian, tapi saya hanya memakai baju dan seluar yang saya suka. Kalau dia jenis saya tak suka atau kurang selesa, saya takkan pakai. Sebab itu mungkin cikgu mendapati saya selalu suka pakai pakaian yang sama. Sebab saya suka dengan pakaian tersebut. Perkara ketiga yang mungkin cikgu-cikgu atau rakan-rakan kurang tahu tentang saya ni masa saya berkahwin dengan isteri saya dah buat satu perjanjian. Perjanjian apa? Saya hanya akan bekerja untuk mencari wang. Tapi urusan keluarga, urusan jaga anak, urusan jaga rumah tangga semua saya serahkan kepada isteri saya. Jadi dalam masa 31 tahun yang uruskan rumah memang isteri saya. Pendek kata, saya hanya menjalankan tanggungjawab mencari wang. Jadi tugas saya sebagai seorang suami, tugas saya sebagai seorang ayah kepada isteri dan anak, saya rasa saya tidak melaksanakannya sesempurna suami ataupun ayah-ayah lain. Suasana bekerja, cikgu. Satu sebab yang mendorong saya tak pernah terlintas dalam fikiran saya untuk memohon bertukar ialah kerana keseronokan bekerja di sekolah ini. Inilah first posting saya, inilah tempat terakhir saya bekerja. 31 tahun saya di sekolah yang sama. Satu sebab utama kerana keseronokan bekerja. Keseronokan bekerja ni, cikgu, saya bahagi kepada 3 aspek. Keseronokan bekerja dengan pentadbir, keseronokan bekerja dengan kawan-kawan, dan keseronokan mengajar dan belajar dengan pelajar-pelajar. Jadi 3 keseronokan ini membuatkan saya tidak berminat langsung untuk tinggalkan sekolah ini. Sekarang ni pun, cikgu, saya tinggalkan sekolah ini kerana terpaksa. Terpaksa maksud saya kerana saya dah berjanji dengan isteri saya selepas umur 55 tahun saya akan meluangkan banyak masa dengan keluarga. Dan kedua, saya rasa sudah tiba masanya saya perlu menjaga kesihatan, dan juga saya rasa saya perlu memenuhi kehendak dan permintaan saya sendiri untuk saki-baki hidup yang beberapa tahun lagi. Sebab itu saya mengambil keputusan dengan hati yang sangat berat untuk bersara awal. 2 orang dari 5T1, seorang dari 5SS1. Yang 5T1 ni seorang ialah Damia, yang kedua Kalimagal, yang ketiga ni dari 5SS1 Lim YG. Saya tidak mempunyai alasan khusus kenapa saya masih ingat ataupun selalu ingat 3 nama ni, tapi 3 nama ni memang nama favourite saya. Kalau masuk ke kelas, 3 nama ni pasti saya panggil. Mungkin kerana respons mereka, mungkin kerana penglibatan mereka, mungkin juga kerana kenakalan mereka, tapi nama ni memang cukup sebatilah dalam jiwa saya. 31 tahun, cikgu. Banyak pengalaman, banyak pengetahuan, kenangan manis. Pengalaman pahit tak ada, kenangan manis tu banyak. Jadi apabila meninggalkan sekolah ni, hati memang rasa sangat berat, sangat sedih. Sedih kerana pelajar-pelajar kat sini semuanya budak-budak kampung yang serba kekurangan, yang miskin, yang dahagakan ilmu, yang perlukan semangat. Jadi selama mengajar budak-budak kampung ni, keseronokan dia tak terbatas, cikgu. Memang gembira, memang seronok kerana mereka ni pelajar yang dahagakan ilmu, memang datang ke sekolah untuk belajar. Jadi apabila mengajak budak-budak ni memang menggembirakan, membahagiakan. Kedua, saya juga berasa sedih kerana cikgu-cikgu kat sini semuanya cukup baik. 31 tahun, semua cikgu yang pernah berkhidmat di sekolah ni cikgu yang baik hati, mulia, sopan santun, menghormati orang, dan sentiasa memenuhi cita rasa saya, baik dalam panitia saya maupun dalam panitia lain. Jadi saya rasa dalam hidup saya pada masa akan datang memanglah susahlah mencari rakan-rakan guru, staf pejabat, barisan pentadbir, pekerja-pekerja sekolah, pembantu makmal yang semulia ini. So apabila nak berpisah dengan kawan-kawan sebegini, memang tak ada kata-kata lah nak huraikan kesedihan. Tapi apa nak buat, setiap perpisahan, setiap pertemuan ada perpisahan. Jadi saya terima ini
sebagai satu kenangan manis yang akan terus kekal dalam minda saya, hati saya, yang saya akan kenang selama-lamanya, dan sangat saya hargai kalian. Subjek bahasa Melayu khususnya, cikgu. Sejak saya mengambil alih tanggungjawab dan tugas sebagai ketua panitia, satu perkara yang selalu akan bermain dalam minda saya ialah bagaimana nak meningkatkan peratus PM, bagaimana nak meningkatkan GPMP. Kerana biasanya dua mata pelajaran saja akan menjadi tumpuan dan sasaran semua pihak, PPD, JPN, pengetua, pentadbir dan sebagainya, BM dan sejarah. Jadi memikul tanggungjawab untuk menjaga prestasi atau keputusan BM ni memang satu tanggungjawab yang berat. Tapi bersyukur kepada Tuhan kerana saya mendapat guru-guru BM yang cukup komited. Selama 31 tahun ni tak pernah ada guru BM yang cuai ke, yang tidak melaksanakan tanggungjawab ke, yang tidak mematuhi arahan dan sebagainya. Semua guru sangat bertanggungjawab, komited, sentiasa berjuang untuk pelajar. Kerana kerjasama cikgu-cikgu inilah saya dapat selalu mengekalkan peratus lulus BM dengan GPMP, dan harapan saya mungkin keputusan SPM 2023 akan menjadi kenangan paling manis untuk saya dengan peratus lulus yang paling tinggi dan juga GPMP yang diharapkan oleh pihak sekolah. Dan untuk keseluruhan keputusan SPM, saya doalah kepada Tuhan dan menaruh harapan sangat tinggi seperti harapan pengetua kita Tuan Haji Mustafa. Saya berdoa supaya sekolah kita menjadi top 5 lah di daerah Keris. Seluruh warga sekolah, okey cikgu. Kepada barisan pentadbir yang terdiri daripada bekas pengetua kita Tuan Haji Mus, penolong kanan pentadbir kita Encik Fauzi, PK Ham, PK Koko, barisan pentadbir, terima kasih banyak-banyak cikgu. 31 tahun saya berkhidmat di sekolah ini, saya tak pernah dapat barisan pentadbir yang pernah tegur saya ataupun yang pernah menasihati saya. Semua pentadbir memberikan kerja saya yang baik, sentiasa memberikan sokongan, dan apa saja idea, usul, program yang saya bawa kepada barisan pentadbir 100% akan disokong. Itulah kekuatan saya kerana menerima sokongan yang begitu mantap daripada barisan pentadbir. Dari segi guru-guru yang berkhidmat di SMK Muzaffar Shah, sebagaimana yang saya bagi tahu dari awal tadi, kerana kalianlah saya boleh bertahan di sekolah ini selama 31 tahun. Kalau saya menghadapi masalah dengan guru, sudah pasti akan terlintas dalam fikiran saya untuk bertukar sekolah. Tapi oleh sebab saya gembira, saya seronok, saya bahagia bekerja dengan rakan-rakan guru, sebab itu saya bertahan 31 tahun. Jadi pesanan saya, nasihat saya kepada guru-guru, teruskan perjuangan kalian, berkhidmat, berbakti untuk pelajar-pelajar kampung ni, kerana pelajar-pelajar ni serba kekurangan, tak dapat mengikuti tuition berbayar, sentiasa harapkan sekolah. Jadi satu saja perjuangan kita cikgu, pastikan pelajar kita mendapat ilmu dan kita membantu mereka untuk menjejakkan kaki ke Menara Gading. Apabila pelajar kita berjaya masuk ke universiti, itulah kejayaan kita. Pelajar berjaya, guru berjaya. Jadi saya mendoakan kesihatan, kebahagiaan, kegembiraan rakan-rakan guru, dan harapan saya cikgu-cikgu terus menabur jasa bakti untuk melonjakkan keputusan sekolah, imej sekolah, dan selalulah utamakan kebajikan pelajar. Kepada staf-staf pekerja, baik staf pejabat, pembantu makmal, pekerja-pekerja sekolah, selama 31 tahun kalian semua telah membantu saya dalam serba-serbi, dalam semua perkara. Setiap kali saya dalam keadaan memerlukan bantuan, pertolongan, kalian sentiasa sudi dengan hati yang ikhlas, jujur, sentiasa bersedia memberikan segala bantuan pertolongan kepada saya sehingga semua urusan saya dipermudahkan. Jadi terima kasihlah kepada semua staf pejabat, pembantu makmal, dan juga pekerja-pekerja sekolah dan juga security keselamatan. Kepada pelajar-pelajar yang disayangi, teruskanlah berjuang. Cita-cita sangat penting dalam kehidupan. Wang bukan penentu kejayaan. Kenapa saya bawa isu wang? Kerana dalam pengalaman saya 31 tahun saya kat sini, saya mendapati ramai pelajar mengambil keputusan hanya belajar setakat tingkatan 5. Lepas tu anda mula bekerja. Anda kurang sedar, selepas tingkatan 5, wang gaji yang anda dapat tu tak sampai 1,500.
Jadi untuk jangka masa panjang 1,500 tu tak akan dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan yang kita impikan. Jadi satu cara untuk mendapat kemewahan hidup, kesenangan hidup, supaya anak cucu kita hidup senang, jejakkan kaki anda ke universiti. Pastikan di tangan anda ada ijazah. Teruskan perjuangan anda sampai anda memiliki ijazah dalam jurusan yang anda minati. Apabila anda tak ada ijazah, dari segi pendidikan pun anda layak, dari segi kehidupan pun anda sudah mula menempuh era kehidupan yang baru, era yang menjamin anda dapat menjalani kehidupan yang mudah, senang, bahagia pada suatu hari nanti. Kenapa cikgu tekankan ijazah itu penting? Baru besok kita sebagai mak ayah layak untuk menasihati dan menegur anak. Kalau kita nak pujuk anak untuk belajar, kita kena jadi suri teladan. Kita perlu memiliki kelayakan tersebut. Jadi satu kelayakan yang perlu ada pada diri anda semua ialah segulung ijazah. Besok anda memiliki ijazah tersebut, anda akan melahirkan anak-anak cucu-cucu yang berpendidikan tinggi. Mereka ini sajalah yang boleh membantu bangsa dan negara. Belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan anda. Berjuanglah habis-habisan untuk keputusan yang cemerlang. Besok saya nak dengar, saya nak lihat anda semua lepasan universiti. Terima kasih. Terlalu banyak kenangan-kenangan manis sebagai rakan sekerja saya dengan Cikgu Maren. Okey. Jadi ada satu yang saya nak kongsilah. Nak kata manis pun tak manis, nak kata pahit pun tidak pahit lah. Tapi ia tetap menjadi memori yang terindah dalam hidup saya. Okay. Peristiwa pada baru-baru ni lah, 2019-2020 ya. Masa itu mungkin PKP yang kedua. PKP yang pertama saya masih alam percutian. Saya cuti sakit ya, Cikgu Maren kalau ingat. PKP yang kedua saya baru masuk sekolah. Okey, dengan semangat yang berkobar untuk saya mengajar satu kelas tu, tiba-tiba PKP. Jadi saya rasa teramat sedih. Saya sedih sebab saya baru semangat nak mengajar, tiba PKP. Jadi semangat saya nak mengajar satu kelas ni lah. Terutamanya seorang pelajar ini yang dia ada masalah ingatan. Dia ada masalah ingatan jangka panjang. Jadi dia nak ingat satu benda tu, dia tak boleh ingat lama. Dia ingat sekejap. Jadi bila PKP ni saya tahu kekangan. Saya macam Cikgu Maren lah. IT ni agak kurang. Tapi Cikgu Maren walaupun dia kurang dari IT, pengajaran dia lagi hebat daripada pengajaran secara bersemuka. Ya, kalau saya memang tak hebat lah kalau ada IT ni. Jadi malam saya bermesej, berwhatsapp dengan Cikgu Maren. Saya cerita saya akan ada kekangan untuk mengajar budak ini. Sebab guna IT saya terlalu lemah, ada banyak masalah, tambah lagi kelas yang hujung, kita faham kurang inisiatif, kurang bersemangat untuk belajar secara online. Jadi saya menangis secara berwhatsapp dengan Cikgu Maren. Cikgu Maren walaupun dia menerima perkabaran-kabaran PKP apa semua, tapi dia beri saya semangat. Dia bagi semangat, cikgu kita boleh buat. Selepas PKP kita boleh buat. Dan alhamdulillah pelajar ini yang walaupun ada masalah ingatan, hari ini ajar esok lupa, hari ini ajar esok lupa. Jangan kata esok lah, 10 minit kalau tanya dia dah lupa. Okey, tambah lagi budak ujung saya amalkan nak berdaya menghafal, copy paste kan. Jadi benda tu alhamdulillah berkat sokongan daripada Cikgu Maren, cara saya mengajar budak tu. Akhirnya budak itu lulus bahasa Melayu. Ya, walaupun dia ada masalah kehilangan dari segi kerjaya kita tu, memanglah kita akan meneruskan kerjaya, tapi dari segi bekerja kita tu, keseronokan bekerja, pengalaman-pengalaman tu kita rasa tak dapat dah bagaimana yang bersama dengan Cikgu Maren. Terima kasih segalanya Cikgu Maren. Kenanglah kami dalam kehidupan Cikgu Maren, dan kami juga sentiasa mendoakan supaya Cikgu Maren sihat, ceria bersama keluarga, mengisi masa-masa yang ada, masa yang luang ini. Ceria bersama keluarga tu memanglah sesuatu yang istimewa apabila bersara. Terima kasih segalanya. Terima kasih sekalung budi. Bye Cikgu Maren, selamat bersara.